Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insyaAllah. Untuk video kali ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 berkenaan dengan topik tajwid, iaitu mad silah qasirah, mad badal dan juga mad iwad. Okey. Baiklah, kita lihat dulu mad silah qasirah. Okey. Saya bacakan dulu ayat yang atas tu. Tengok ayat yang atas tu, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana bi'ibadihi khabira. Sadaqallahul azim. Okey, ayat yang atas tu nak tunjukkan bahawa dalam ayat tu adanya mad silah qasirah. Lihat pada warna, huruf warna macam warna ungu, merah, pink tu. Okey, dan juga warna koko. Lihat nah. Itu adalah contoh mad silah qasirah. Tapi sebelum tu kita lihat dulu erti mad silah qasirah. Nak kenal dia macam mana? Okey. Ha dhamir yang berbaris dhammah atau kasrah. Ha dhamir. Mai mana ha dhamir tu? Ini adalah ha dhamir. Ini ha dhamir. Okey, ini adalah ha dhamir. Ha dhamir yang berbaris dhammah. Ini adalah baris dhammah atau kasrah. Ini adalah baris kasrah. Okey, bertemu dengan huruf berbaris. Sebelumnya juga huruf yang berbaris. Sebelum dan juga itu adalah berbaris dan selepasnya juga adalah berbaris. Tapi yang pasti kalau kita nak kenal mad silah qasirah ini, pastinya kita lihat pada tanda yang kecil ini. Nampak tak? Selepas ha dhamir tu akan ada satu tanda ni. Itu adalah mad silah qasirah. Mudah saja kita nak kenal. Ada dua tanda ni. Dua tanda ni, maka itu adalah mad silah qasirah. Dibaca dengan kadar bacaannya 2 harokat. Dua harokat sahaja kadar panjangnya. Okey, kita lihat dulu contoh mad silah qasirah bagi ha dhamir. Ha dhamir berbaris dhammah. Kita lihat contoh yang pertama. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Okey, kita lihat yang mana huruf dia tu diwarnakan. Nampak warna merah, pink, ungu tu. Nampak? Itu contohlah. Contoh mad silah qasirah. Kita pun pastilah kita tahu dah kalau macam ada tanda macam seolah huruf kecil ni, itu adalah mad silah qasirah dan adanya ha dhamir. Ha dhamir. Baris di atas ha dhamir itu baris dhammah. Kita lihat contoh yang kedua. Sama juga. Sama juga. Contoh yang ketiga, sama juga. Dan contoh yang keempat juga sama. Okey. Kita lihat pula mad silah qasirah untuk ha dhamir berbaris kasrah. Okey, kita lihat untuk ha dhamir berbaris kasrah. Lihat contoh yang pertama. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlihi masrura. Nampak tak? Ahlihi. Ni. Ahlihi. Hi tu. Dia ha dhamir. Kemudian adanya baris kasrah bawah ha dhamir. Dan juga selepas itu ada tanda mad silah. Itu adalah mad silah qasirah. Bacaan panjangnya, kadar panjangnya 2 harokat. Kita lihat contoh yang kedua. Sama juga. Contoh yang ketiga. Sama juga. Contoh yang keempat juga sama. Okey. Seterusnya. Harap-harap semua faham tentang itu. Mudah saja kalau kita nak kenal tentang mad silah qasirah ni. Tapi ada lagi satu mad silah, iaitu mad silah tawilah. Mad silah tawilah ni, bezanya cuma ada tanda seolah macam tanda macam bentuk benang tu ataupun bentuk macam cacing tu. Di atas tanda mad silah. Atas dah tanda tu. Ni saya dah
letakkan gambar. Ini adalah mat silah tawilah. Ini contoh mat silah tawilah. Okey. Kita lihat pula seterusnya mat badal. Kita lihat mat badal. Okey, mat badal ni macam mana nak kenal ya? Okey, dua huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah. Kita lihat pada poin dia. Hamzah kedua ditukar kepada huruf mat. Dibaca dengan kadar 2 harokat. Kita lihat contoh mat badal. Lihat contoh. Okey. Saya baca yang pertama, yang atas sekali saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna billah. Baik. Nampak tak yang huruf yang berwarna tu, dua huruf yang berwarna tu, itu adalah mat badal. Mat badal ini juga mat badal, yang seterusnya juga mat badal. Ada tak yang lain? Ada. Ini pula selepas daripada huruf hamzah itu adalah huruf waw. Dan ada juga huruf lepas huruf hamzah tu huruf ya. Tapi mana yang kata dia kata dalam erti tu dua huruf hamzah yang berhimpun dalam satu kalimah. Mana huruf hamzah yang lagi satu? Ada sebenarnya, ada. Tapi untuk tulisan yang baharu memang tiada. Yang asalnya tu sebenarnya di atas huruf alif ni adanya huruf hamzah. Di atas huruf waw ni adanya huruf hamzah. Di atas huruf ya ni adanya huruf hamzah. Jadi saya lihat ini gambar yang menunjukkan sebelum ini adalah adanya huruf hamzah di atas. Huruf kedua adanya huruf hamzah atas dia tu. Itu menunjukkan mat badal. Baiklah, kita lihat pula yang terakhir iaitu mat iwad. Okey, lihat mat iwad. Macam mana nak tahu mat iwad ni? Mat iwad memberhentikan bacaan. Memberhentikan bacaan maksudnya apa? Waqaf. Itu maksudnya berhenti. Memberhentikan bacaan pada akhir kalimah yang berbaris tanwin fathah. Kita tengok pada poin. Menggantikan bunyi tanwin dengan bunyi satu baris. Satu baris tu apa dia? Fathah lah. Satu baris fathah lah. Kalau dua baris dia jadi tanwin. Baik. Dibaca dengan kadar 2 harokat. Okey, kita lihat contoh bagi ma'iwad. Tengok contoh yang pertama. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fatham mubina. Kenapa saya baca na? Kenapa tak baca nan? Padahal itu tanwin. Bacalah nan. Tak boleh sebab dah kita berhentikan bacaan kita. Kita dah waqafkan bacaan kita. Bila kita waqafkan bacaan kita, tanwin tu yang ada 2 baris itu akan menjadi satu baris iaitu fathah. Maknanya kita akan baca na, kita akan baca ma, kita akan baca za, kita akan baca ma. Macam tu sebab dia dah jadi fathah. Tapi syaratnya mesti waqaf. Mesti waqaf. Bila tanwin 2 baris itu akan bertukar digantikan dengan satu baris iaitu fathah. Syaratnya waqaf. Okey, saya harap boleh faham. Kita kembali. Itu sahajalah yang dapat saya kongsikan. Moga-moga dengan perkongsian ini memberi manfaat kepada murid yang menonton. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.